Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini Ustazah sambung pelajaran sirah tahun 3. Ustazah masuk pelajaran 1.3.1 tentang peristiwa Nabi Muhammad berdakwah ke Taif bersama Zaid bin Harisah. Okay, Ustazah ceritakan sedikit tentang peristiwa semasa Nabi berdakwah ke Taif. Jadi murid-murid tolong dengarkan dan cuba fahamkan peristiwa ini. Setelah Rasulullah kehilangan 2 orang penyokong besar baginda iaitu Abu Talib dan Sayyidatina Khadijah, Rasulullah semakin sukar berdakwah pada masa itu disebabkan permusuhan orang-orang musyrikin Quraisy Mekah terhadap baginda. Okey. Pada masa itu, keselamatan Rasulullah di dalam keadaan terancam. Disebabkan kenapa? Terdapat orang-orang musyrikin Quraisy yang mempunyai dendam terhadap baginda. Jadi apa yang Rasulullah buat? Baginda memilih untuk mendapatkan sokongan daripada penduduk Taif. Itulah sebabnya kenapa baginda berdakwah ke Taif bersama Zaid bin Harisah. Okey, kenapa Rasulullah memilih kota Taif? Okey, sebab dia adalah sebahagian orang-orang Arab Bani Saqif yang mendiami kota Taif pada masa itu ada hubungan kekeluargaan dengan ayah dan ibu susuan Nabi. Okey, siapa ibu susuan Nabi itu? Ada 2, Abu Kibsyah dan Halimatus Sa'diyah. Rasulullah telah pergi ke Taif bersama Zaid bin Harisah dengan hanya berjalan kaki pada masa itu. Okey, mereka tinggal di Taif selama 10 hari sahaja. Dan untuk pengetahuan murid-murid, apabila pembesar Quraisy di Mekah mengetahui ketiadaan Nabi pada masa itu, maksudnya Nabi sudah bergerak ke Taif, mereka membuat keputusan untuk tidak membenarkan Nabi pulang semula ke Mekah. Okay, Ustazah ceritakan sedikit tentang apa yang berlaku semasa Rasulullah berjumpa dengan penduduk Taif. Ketika Rasulullah sudah sampai di kota Taif, Rasulullah ni pun menyeru penduduk Taif supaya menyeru kepada Islam. Malangnya apa yang jadi? Seruan baginda ditolak oleh penduduk masa itu. Baginda telah dicaci dan dihina. Okey, apa yang baginda buat setelah itu? Baginda pun berjumpa dengan pembesar Taif dan menyeru mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tujuan Nabi ni berjumpa dengan pembesar Taif ni adalah dengan harapan sekiranya baginda ni boleh mengajak pembesar ini menerima Islam. Penduduk-penduduk di kota Taif pun akan mudah menerima Islam. Ada 3 pembesar yang Nabi jumpa pada masa ini. Yang pertama, Abdul Jalil. Kedua, Abdul Kilal. Dan 3, Habib. Ketiga-tiga pembesar Taif tadi malangnya menolak permintaan Nabi tadi supaya menyeru kepada Islam. Jadi mereka ini telah mengarahkan kanak-kanak dan penduduk Taif pada ketika itu melontar batu, najis dan pasir ke arah Rasulullah dan Zaid bin Harisah sambil mengejek-ngejek mereka. Mereka ini telah menghalau Rasulullah keluar daripada kota Taif. Okay, pada masa itu Rasulullah telah mengalami kecederaan di kaki dan tumitnya. Dan apa yang Zaid bin Harisah buat? Beliau telah melindungi Nabi daripada terkena lontaran batu oleh penduduk Taif dengan menggunakan badannya sehingga kepala Zaid bin Harisah berdarah. Setelah kejadian itu, Allah telah mengutuskan supaya malaikat ini membantu Rasulullah yang sedang berdoa. Malaikat pada masa itu
menawarkan supaya diangkat bukit dan dihempap ke atas penduduk Taif pada masa itu. Tetapi disebabkan sifat baik hati Nabi ini, malah baginda meminta Allah memberikan hidayah kepada penduduk Taif. Setelah Rasulullah SAW dihalau daripada kota Taif, Nabi telah berlindung di sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah. Siapa Utbah dan Syaibah ini? Mereka merupakan golongan yang bukan beragama Islam. Mereka ini menyembah berhala dan merupakan orang yang memusuhi Islam. Tetapi apabila melihat kecederaan yang dialami oleh Nabi, mereka pun turut bersimpati dan membenarkan Nabi berlindung di kebun mereka pada masa itu. Utbah dan Syaibah tadi mempunyai seorang hamba yang dinamakan Adas. Kedua-dua mereka tadi telah meminta Adas tadi menghantar segugus anggur kepada Rasulullah. Apabila Adas ni berjumpa dengan Rasulullah, beliau terkejut apabila melihat Rasulullah SAW membaca Bismillah ketika menyuapkan buah anggur ke dalam mulut baginda. Sepanjang hidup Adas tadi, beliau belum pernah mendengar perkataan tersebut. Jadi Rasulullah pun bertanya kepada Adas tadi tentang tempat lahirnya dan agamanya. Setelah diselidiki, maksudnya setelah Rasulullah dapat tahu, Adas ini rupanya penganut agama yang telah dibawa oleh Nabi Yunus. Setelah itu, Adas pun merebahkan dirinya serta mencium tangan dan kaki Rasulullah SAW. Seterusnya mengucap 2 kalimah syahadah. Baiklah murid-murid, pembelajaran hari ini tentang peristiwa Rasulullah berdakwah ke Taif bersama Zaid bin Harisah. Untuk murid-murid lagi faham dan lebih ingat, boleh ulang kembali menonton video yang Ustazah sudah bagi. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.